Okey, siapa yang tak datang minggu lepas, saya ada bagi tahu tentang marketing burger. Dan penting untuk faham marketing burger ni untuk nak connect dengan benda ni. Kalau contohnya siapa yang belum lagi, sebabkan video minggu lepas dah hilang, insya-Allah saya akan recap balik sekejap. Trafik, kalau korang perasan lah tadi, trafik dengan conversion. So dua-dua ni penting. Dua-dua ni penting. Tapi saya bagi tahu siap. Untuk awal-awal, siapa yang sales dia bawah 10,000, saya beritahu bawah 10,000, fokus dekat mana? Ni. Saya tak cakap tinggalkan dua-dua, saya tak cakap suruh buat salah satu. Tapi buat dua-dua, jangan tinggal, tapi yang lebih kena lebihkan masa kena dekat sini. Conversion. Untuk trafik insya-Allah saya akan ajar. Tapi saya suka korang buat duit dulu dengan cepat. Salah satu yang saya ajar minggu lepas. Okey, siapa yang tak tahu, trafik ni lebih kepada orang klik link kita. Kita punya konsep, agent kita adalah affiliate. Affiliate. So, customer, dia akan klik link affiliate kita. Lepas tu, dia akan belilah untuk kita dapat commission. Alright. So, maksudnya kalau trafik ni, kita hantar trafik sebanyak mungkin. Kalau trafik lah, maksudnya orang klik tu dikira trafik. Klik saja. Dan kalau contohnya dia beli, itu dikira conversion. So, inilah dipanggil funnel. Funnel, lukis. Funnel. So, besarkan sikit. Taruh sikit. Okay. Ni nama dia. Funnel. Funnel ni dia macam ke bawah sikit. Siapa tak pernah dengar lah. Pernah dengar. Alright. Bila dah dekat kita dah tahu dah funnel ni. Oh, okey, rupanya customer prospek lagi ramai orang klik, lagi ramai lah orang beli. Tetapi buat masa ni fokus kepada orang beli je dulu. Maksudnya terus pergi dekat conversion. Saya nak connectkan dengan minggu lepas yang saya ajar marketing burger tu. Siapa ingat? Penting sangat-sangat. Sebab semua siapa yang top-top ni so far saya tengok dia lebih fokus kepada marketing burger, tapi dia fokus kepada conversion. As long as korang ni boleh dapat 10,000 dulu, 10,000 fokus dekat conversion dulu. Then lepas 10,000 saya akan ajar, saya bukan ajar kali ni, saya akan ajar minggu depan, bulan ni contohlah 10,000 contoh. Bulan depan, minggu pertama je korang dah dapat 10,000. Dah dalam poket dah sebenarnya. Itu nanti saya ajar. Sekejap. Maksudnya sepatutnya kalau contohnya bulan ni korang punya sales 10,000, sepatutnya bulan depan minimum dia akan jadi double. Ni kita panggil leverage. But leverage ni saya akan ajar yang lain. Cuma nak kata pentingnya dulu untuk buat duit je dulu. Buat duit dulu. Korang tak payah fikirlah trafik lah apa benda. Of course, daripada HQ kita bantu dari sudut bantu dari sudut retargeting sahaja. Tapi jangan mengharapkan 100% daripada HQ sahaja. Of course HQ dia akan bantu dari sudut situ. Tapi kalau contohnya korang nak buat duit dengan cepat, ni fokus dekat conversion. Dan sebab apa? Sebab saya rasa saya boleh, kalau contohnya korang betul-betul fokus, insya-Allah korang boleh dapatkan 1 juta tu dengan cepat. InsyaAllah minimum pun 1 tahun. Minimum 1 tahun. Sebab kalau contohnya lebih, saya punya credibility ni macam tercalar lah sikit. So saya tak nak siapa yang anak-anak buah saya ni, anak-anak buah, anak-anak lah. Anak-anak ni insya-Allah fokus je. Just trust the process je. Dengar je cakap saya. Buat masa ni fokus dekat conversion. Macam saya bagi tahu apa kena mengena conversion ni dengan marketing burger, saya dah bagi tahu minggu lepas. Marketing burger macam mana? Atas ada roti, tengah-tengah ada daging. Daging kau petak kau. Bawah pun ada roti. So ada roti bawah, roti atas. So ada roti bawah. Dan ni daging. Kalau korang tanya-tanya lah ada sayur ke apa ke. Tak payahlah, ini just basicnya burger, marketing burger. Tapi penting.
Kalau korang belajar, korang faham, saya rasa saya tak jumpa lagi marketing burger ni dekat mana-mana. Mana-mana lah, konsep dia sama je tu. Cumanya saya just bawakan tu supaya kita semua faham. Dia atas dengan bawah lah. Ni tengah-tengah ni daging. Okay. So saya bagi tahu roti atas ni adalah marketing yang lebih berbentuk ramai, umum. Dan ini marketing roti atas ni lebih kepada kita just nak tarik trafik je. Sebab tu kalau contohnya kita scroll balik tadi, gambar tadi, ada orang dia trafik dia tinggi tapi sales dia rendah. Sebab apa? Dia fokus dekat marketing atas. Maksudnya roti atas je. Maksudnya contoh, korang buat apa? Korang post dekat IG, benda-benda yang bukannya dia one to many. One to many. Maksudnya korang seorang kepada ramai-ramai. Macam tabur je. Bila tabur ni macam orang akan tengok. Dan bagus ke tak bagus? Of course bagus. Nanti saya akan ajar next punya. Sebab tu marketing kita ni saya perlu buat setiap minggu ni. Tapi saya rasa nanti akan ada tengah-tengah, InsyaAllah bila kita dah ramai ke, InsyaAllah saya akan buat bootcamp lebih kepada 2 hari. 2 hari saya akan ajar keseluruhan untuk nak lajukan lagi. Tapi sekarang ni korang pun boleh dah buat duit. So fokus je ikut apa yang saya ajar. So korang boleh buat duit lebih awal daripada orang lain. Right? So marketing roti atas ni adalah berbentuk trafik. Post IG, one to many, apa benda ni? Apa lagi? Story, post, apa benda yang berbentuk post, yang maksudnya yang orang lain, yang ramai-ramai yang boleh tengok. Marketing berbentuk bawah, ni roti bawah ni berbentuk, marketing ni adalah berbentuk conversion. Korang buat apa? Dia lebih one to one. One to one. One to one. So bila one to one ni, conversion korang akan tinggi, sales korang akan naik. Dan sebab tu jangan kita panggil apa nama? Jangan happy sangat dengan trafik yang banyak sahaja. Lagi best adalah trafik lagi best naikkan semangat korang dengan sales. Maksudnya korang boleh nampak, sebabkan korang login kan, korang boleh nampak sales korang. Itu lagi best daripada korang sekadar trafik. Bila korang nampak trafik tapi tak ada sales, itu membuatkan korang rasa macam down dengan cepat. Itu membuatkan korang lari, lepas tu pergi lompat-lompat produk. Itu yang kita tak nak. Itu yang saya pun tak nak. Bila one to one, korang close satu persatu. Itu membuatkan, macam saya cakap tadi, dopamin korang akan meningkat. Korang akan buat lagi banyak. So one to one ni lebih kepada apa? WhatsApp personal, PM, DM. Ada orang kata, dah habislah nombor. Saya nak tanya, First layer, kawan-kawan WhatsApp kita yang nombor kita dah habis ke belum? WhatsApp ni dah habis ke belum? Kita WhatsApp seorang-seorang. Tak kira lah korang nak blast ke, nak apa ke. As paling simple, bukannya blast, terus bagi link. Tak. Yang paling mahal, saya masuk sikit. Ini paling mahal, conversion ni dia memerlukan conversation. Korang perlu bercakap dengan dia. Jadi manusia, bukannya robot. Blast. Jom klik. Tu membuatkan korang senang-senang je dapat kena block. Kan dah tak best. Kan dah kena block, dah habis lah. Sebab tu conversation, bercakap. Salah satu, nak influence orang, pastikan ada 2 hala. Sebab tu paling simple adalah Assalamualaikum. Bagi salam je dulu. Itu paling simple. Tapi kalau nak lebih sikit, Assalamualaikum. Saya ada jual coklat. Saya baru jadi agent. Lagi-lagi time PKP ni, saya rasa macam boleh je korang buat macam ni. Ikut cara apa pun. Jadi manusia, asalkan dia boleh reply je dulu. Sebab kalau contohnya dia reply, dia Assalamualaikum, dia Waalaikumsalam je, korang dah selamat hari raya dah. Dia dah selamat hari raya. Tapi lagi best kalau contohnya dia paling simple. Assalamualaikum. Of course, dia ada dia punya level-level dia lah. Kalau contohnya dah tahu hot market siapa? Dia adalah kenalan korang. Mungkin dia family. Ini hot market yang dia ada jambatan kepada korang. So WhatsApp ni first contact number dulu. Then second layer kepada WhatsApp adalah group WhatsApp. Korang ada tak group WhatsApp yang dekat dalam group tu mungkin ada 100 orang. Sama ada family ke, grup sekolah ke, grup sekolah menengah, sekolah rendah, grup universiti, grup college ke. Dalam tu mesti ada puluh-puluh. Cuba try PM dulu seorang-seorang. Assalamualaikum. Aku ada jual coklat Yukis ni.
So nak try tak? Sekarang ada promosi apa nama? Buy one free one. Orang dengar buy one free one pun dah selamat hari raya dah, insya-Allah. Ataupun boleh simple, boleh tak support aku? Alah RM20 je, buy one free one. Kalau RM20 apa nama? Dapat buy one free one, insya-Allah dah sampai hari raya. Lepas tu korang sembang lah macam biasa. Sebab tu penting conversation. Bila dia bercakap, insya-Allah dia akan lebih mudah untuk dia nak close. Alright? Untuk korang nak close. Bila korang banyak kali korang nak close, itu membuatkan korang punya confident tu penting. Korang punya confident tu makin lama meningkat dan makin mudah lah untuk korang pergi kepada next punya level, iaitu warm dengan cold. Sebab tu penting ni buat duit kat sini dulu, hot dulu. Close seramai mungkin supaya kita dapat confidence level kita. Then dalam masa yang sama kita pergi pula warm. Warm mungkin kita kenal dia tak kenal kita. Ataupun dia dah lama kita tak WhatsApp dia. Ini dah kira warm. Tapi dia kenal kita tapi lama dulu. Dan kita jangan risau, kita WhatsApp dia bukannya untuk MLM ke apa ke. Kita jual coklat je pun. Tapi saya ajar. Saya bagi tahu macam mana nak double kan. Saya rasa nak double kan ni minggu depan kot. Betul korang kena datang lah. Tapi tak apa. Untuk nak double ni saya rasa insya-Allah senang lah. Tapi gila penting. Dekat tu hidden money yang sangat-sangat besar. Kalau contohnya saya lupa, tapi insya-Allah lah saya tak lupa. Kalau korang saya lupa nasihat, tapi insya-Allah saya tak lupa lah, of course. Sebab saya nak korang buat duit dengan cepat. Lepas tu dah last sekali cool. Of course lah. Cool dia akan pergi kepada korang punya okay, ni first layer cold, of course lah, orang yang dah tak kenal. Orang tak kenal ni sebenarnya dia ada salah satu tips ni adalah kita minta dia cold ni, dia tak berapa cold sangat lah. Kalau contohnya kita nak lagi berkembang, kita just minta referral je. Ada tak kawan-kawan kau kawan-kawan kau yang yang minat coklat, atau dia mana tahu kadang-kadang tak minat coklat, ataupun ada tak nombor kawan-kawan sekolah kau ke, dia kawan kepada kawan, walaupun kita tak kenal. Itu yang membuatkan dia jadi lebih leverage. Dan benda tu lah yang membuatkan tak payah nak buat marketing berat-berat pun. Ini pun sebenarnya dah ada duit yang sangat-sangat banyak. Cuba komen berapakah korang punya let's say lah korang bagi satu number je. Korang komen saya nak dekat WhatsApp je dulu. Berapa kontak korang, kontak plus group WhatsApp, group ni kontak dekat dalam group WhatsApp. Group WhatsApp. Kontak group WhatsApp ni contoh. Korang ada group WhatsApp contohnya ada 10 lah. Tapi saya tak percaya kalau korang ada 10 je group WhatsApp. Saya tak percaya. Of course akan jauh lebih banyak. Tapi let's say lah korang ada 10 je group WhatsApp. 10 tu setiap satu tu ada 100. Contoh. So kontak korang pun ada 100. Cuba bagi korang punya numbers berapa. Ni berapa korang punya numbers. Faham tak soalan saya? Saya just nak tahu je roughly. Sebab saya nak pergi kepada next. Nombor 2. Kita akan banyak bermain dengan numbers sikit. Bila korang faham numbers dia, sebab numbers ni, matematik ni, dia bukannya numbers yang kita kena betul-betul hafal. Numbers ni dia adalah perlu kefahaman. Sebab tu lagi tinggi kita belajar matematik, math, lagi kecil lah nombor. Sebab tu hilang lah nombor. Maksudnya sikit lah nombor. Sebab tu lepas tu dia pergi alfabet pula. Maksudnya dia pergi A, X, Y. Faham tak? Sebab tu just kena faham je. Okay, sekarang ni saya cuma nak tahu berapakah korang punya kontak. Cuba komen kontak korang plus dengan kontak plus group WhatsApp. Korang tak payah kira lah. Just macam korang teka je. Korang rasa berapa? Contoh macam contoh saya. Saya rasa kontak saya ada 100 orang. Of course lebih. Tapi saya letak sebab 100. Kalau contohnya saya up status pun, up status WhatsApp pun saya rasa dalam 3 ke 400 aku tengok. So saya ambil 300 lah. 300 minimum. Itu simpanan saya, dia pun simpan. Tapi ada juga saya simpan, dia tak simpan. So saya ambil lah 300 paling minimum. Group WhatsApp saya ambil lah 10. Of course ada lagi banyak. Tapi saya just macam ambil purata 10 darab 100 orang. Daripada 10 ni ada 100. So saya ada 100 darab 10 berapa? 1000. 1000 darab 300 dah 1300. Saya punya 1300. Faham tak? Korang punya cuba komen. Korang punya berapa?
Okay, kita ada Acap Kainuddin 3,000. Atira 2,301. Korang faham tak ni? Kan dah masuk nombor ni, dia penting. Sebab bila korang faham numbers ni, cuba komen. Kalau korang tak komen pun tak apalah. Sebab macam ni, kalau contohnya korang tak komen, maksud korang tak tulis, korang sebenarnya tak nampak dengan jelas berapakah potensi, tu perkataan dia, potensi duit yang sepatutnya korang boleh buat. 1,000. Okay, kita ambil 1,000 lah. Ramai ambil 1,000. Okay, kalau ambil 1,000, dia macam ni. 1,000, let's say lah korang boleh close 50%. Sebab jual coklat kot. Jual coklat darab dengan 50%. So sepatutnya korang boleh close 500 orang. 500 orang darab dengan, contohlah seorang spend minimum pun RM40. RM40 sales. Ataupun kita ambil dia macam ni. Dia bukannya kita ambil sales tau. Dia lagi best, kita ambil berapakah ekonomi orang-orang ni. Dia lagi dahsyat kalau contoh ambil ekonomi. Ekonomi ni macam mana? Maksudnya sebulan berapa dia punya gaji dia. Maksudnya contoh kawan-kawan saya mungkin ada yang tak bekerja lagi. Maksudnya ada ramai kawan-kawan, kalau contohnya average kawan saya mungkin dia masih lagi dekat college atau universiti. Mungkin dia ambil PTPTN ataupun dia masih lagi dekat college yang mungkin dia punya income dia RM500 je. So kalau contohnya RM500 sama dengan 500 ni berapa ni? Dah 25,000 saya salah. 1 2 betul ni. Ni 250,000. Ni minimum. Maksudnya sepatutnya spending diorang, kawan-kawan kita ni kita panggil ekonomi. Nilai ekonomi. Nilai, siapa yang masuk lambat tu korang kena dengar balik daripada awal. Kalau contoh korang dah lost ke, penting. Sebab bila korang dah faham benda ni, korang akan sangat-sangat gila best. So nilai ekonomi kawan-kawan kita sebenarnya bukan 50% pun. Kalau contohnya ikut total 1,000 darab dengan RM500, let's say lah kita tak ambil 50%, kita ambil total. Yang diorang ni sebenarnya diorang punya nilai ekonomi 500 ni sebenarnya ikut gaji diorang ke, mak ayah bagi ke, ikutlah terpulang. Kawan-kawan kita siapa yang maksudnya contact kita, hot kita. So sebenarnya dah ada 500,000 dah kot. 500,000 betul tak? 500 1 2 3 ni 500,000 nilai ekonomi yang ada ni. Kena faham ni, nilai ekonomi. Korang kena belajar perkataan ni, kawan-kawan kita. So macam mana nak buatkan kawan-kawan kita ni dia boleh masukkan, dia boleh bagi duit kita ni. Masalahnya diorang ni berbelanja tau. Kalau korang sendiri, korang dalam sebulan ni ada tak korang tak berbelanja langsung? Tak kisahlah korang ni bayar duit minyak ke, duit makan ke, belanja siapa-siapa ke, ada tak? Siapa yang tak? Siapa yang ya, cuba komen ya. Ada yang 4,000, ada 2,000, 4,000. Oh ini memang raya. Ini kalau saya ambil saya 1,000 ni. Kalau yang 4,000 tu, 4,000 darab 500, kalau contohnya umur dah besar sikit, of course kawan-kawan kita average mungkin dah meningkat sikit. Of course tak kisah. Kalau contohnya kawan-kawan kita umur sama bayi kita, kecil sikit, mungkin rendah lah sikit, tak kisahlah terpulang. Kalau besar, lagi besar lah sebenarnya dia punya spending dia punya nilai ekonomi yang dia ada. Nilai ekonomi dia ada adalah lebih kurang bersamaan berapa dia punya spending. Of course sekarang orang kita kan dia nak berbelanja je. Masalahnya dia bukan berbelanja dekat kita, dia belanja dekat orang lain. So macam mana kita nak ambil duit-duit orang ni? Daripada nilai ekonomi ni, inilah yang diperlukan, iaitu kita panggil attention. Tu perkataan dia. So bila kita dapatkan attention dia, attention ni sebab tu ada setengah orang buat benda-benda yang merapu, kita tak nak benda tu. Dan benda tu sebenarnya tak bagus, dia lari, kita tak nak, ada hilang adab untuk nak dapatkan attention ni. Kita bukannya sampai melebihi daripada batas-batas kita sebagai orang Islam, kita tak nak benda tu. Kita as attention, macam contoh ni, ni
berapa orang ni? 13 orang. Macam mana saya nak dapatkan attention untuk korang? Sebab tu antara salah satunya, okey, saya buat buat warna-warni, walaupun sebab kadang-kadang app dia ada bermasalah, tapi saya nak dapatkan korang punya attention. So sama juga, kalau orang lain boleh bagi attention kepada kita, itu sebenarnya 500,000, kalau contohnya ada 5 orang sebenarnya yang berhadap ke kita, sebenarnya nilai ekonomi dia dekat kita, berapa? 5 darab 500, contoh sekarang kan ada berapa? 13 orang. Kalau contohnya nilai ekonomi secara purata je RM500, contohlah kawan-kawan saya, contoh. Saya tak kenal korang, siapa yang tengok ni, saya tak dapat tengok mata-mata ni siapa dia punya. Kalau Zoom boleh lah tengok siapa. Okay, let's say lah 1,000. So yang tengah tengok sekarang ni dah 13,000 lah. Saya tengah, dia RM13,000 ni dia sedang beri attention kepada kita. Sebab tu penting kita buat apa je. Sebab bagi contoh, kalau contoh kita offline, kita buka pasar, apa yang kita buat? Nak berbeza attention. Betul, ada orang pegang mic, ada orang buka belon, ada orang buka lampu. Dia nak dapatkan attention supaya orang lain boleh nampak dia. So kita ada cara. Yang ni, cara yang pertama ni, marketing traffic ni. Sebab tu marketing traffic ni, yes, post je, follow je macam ikut kata. Sebab tu yang ni, ini saya rasa level yang atas. Level yang saya rasa atas 10,000, 20,000. Tapi jangan berhenti buat benda ni. Just copy paste je apa benda yang dekat dalam group, Allahumma selamat, dekat channel 365 post. Saya tengok apa benda tu. Tapi korang just ambil benda tu, just post je. Maksudnya tak payah nak faham ke apa ke. Just macam sekurang-kurangnya orang lain aware, oh kau ni sebenarnya tengah jual coklat. Lepas tu paste kan dekat korang punya link. Dan saya kena juga bagi nasihat. Kalau contohnya korang risau untuk bila orang klik tu dia tak masuk dekat korang punya link, saya okey untuk korang tak mention ukis.com. Korang just mention ukis sahaja pun okey, tak ada masalah. Sebab kalau contohnya orang lain nampak ukis.com, ada kemungkinan dia akan klik link tu dulu sebelum dia klik link bawah. Kalau dia klik link atas, tu yang kita tak nak tu. Dia pergi dekat tapak dia dekat orang lain. So untuk keselamatan, pergi dekat ukis sahaja. Boleh je, tak ada masalah. Kalau contohnya kita nak post lah. Right? So ini penting juga untuk dapatkan attention kawan-kawan kita yang luar. So bila orang lain dah start nampak kita, dia ni, oh rupanya dia jual coklat. Lepas tu kita PM dia pula conversion. So lebih senang lah. Dia akan, kau jual coklat kan? Okay, boleh lah. Kau dah PM ni kan. Sebab selama ni mungkin, dengar elok, mungkin bila dia tengok tu, dia punya keinginan dia dah ada. Sebab kita banyak post tentang makan. Itu cara marketing yang bagus lah. Kita tengok tunjuk result. Orang lain makan, dia pun rasa nak makan juga. Tapi dia punya perasaan tu banyak benda yang menghalang dia. Macam contohnya nak klik lah, benda-benda tu dia macam, dia tak ada macam jambatan yang kenapa aku nak ambil benda ni lah. Macam, tapi bila once kita dah bagi tahu dia dekat ramai-ramai, lepas tu kita PM dia pula, insya-Allah closing akan lebih tinggi. Ada kemungkinan sebabkan kita dah post dekat benda lain ni, kita dah post dekat story dah biasa pula, dah biasa, dia pun tengok dah lama. Sekali kita PM dia, Assalamualaikum, kau nak jual aku coklat? Boleh lah. Dah, selamat Hari Raya. Tapi dekat bahagian roti bawah ni, saya bagi tahu, yes, sales korang banyak. Sebelum nak sales banyak tu, sebab tu dia datang dengan komitmen yang tinggi. Sebab tu kena PM seramai yang mana mungkin yang kita boleh. Kita just bagi tahu, korang just bagi tahu je apa benda korang buat. Assalamualaikum, just support aku sikit. Time PKP ni RM20 je. Lepas tu kalau contoh, boleh lah. Alang-alang dah RM20, kau ambil 5 lah. Lepas tu 5 dapat 5 free. Dah boleh close RM100. Kalau RM100 korang close macam tu, itu nama dia upsell . Kalau contohnya korang berjaya close macam tu RM100, 10 orang dah RM1,000 dah. Dia punya fasa dia nak upsell tu, pastikan kita close dulu, dia dah berminat. Then barulah upsell. Bukannya upsell awal-awal sebelum dia kata boleh lah ataupun okey lah. Sekejap kita tengok. Awal kita raya puasa pun belum, dah post dalam group, lepas tu PM, lepas tu follow up. InsyaAllah sama hari. InsyaAllah sama hari raya. Macam tu je mudah. Saya dah alami. Acap dah alami lah. Tarik orang, jerit atas meja. Yes, 365. Okay. So Alhamdulillah, sebenarnya kita bersyukur sebab kita punya produk ni sangat super duper mudah untuk nak jual. Even SpongeBob pun jual coklat. Siapa yang tengok cerita SpongeBob kan? Saya dah bagi tahu, SpongeBob pula peminat coklat dekat Malaysia kita ada 10 juta.
Dan peminat 10 juta of course akan ada yang level-level dia. Akan ada yang peminat gila-gila yang manis gila. Kalau boleh dia nak manis tu, susu tu tumpah dalam coklat tu. Ada setengah orang moderate, ada orang biasa je. So tak kisah je mana-mana, asalkan dia peminat coklat, korang boleh jual dekat dia. Korang janganlah tak payahlah tanya dia apa benda susah-susah ke apa ke. So tak apa je, bagi je. As long as kau ada duit kata, kau nak tak coklat tu, okey dah, sampai hari raya. Okay. Dan untuk saya kena bagi tahu juga, untuk bagian dekat WhatsApp ni, kena hati-hati untuk, macam saya kena bagi tahu sekali lagi. Kalau contohnya siapa yang guna blast, tak kira lah blast pakai broadcast ke, ikut lah, boleh, tak ada masalah. As long as dia bukannya ayat yang menyakitkan hati, macam spam. Sebab tu saya lebih suka korang conversation dengan dia, create conversation, just bagi tahu, just macam kenalkan dia. Dan janganlah tiba-tiba korang sembang sampai ke malam pula dekat dia, lepas tu dah tak buat kerja lain, tu payah juga. Sebab tu kena be moderate dekat tengah-tengah. Alright, so, saya rasa buat benda ni saja pun saya rasa saya ni emphasize daripada yang minggu lepas. Saya minggu ni korang dapat belajar benda baru tentang nilai ekonomi dengan attention ni. Sebab tu penting untuk nak dapat attention ni, of course ada banyak cara. Dan setiap hari cuba fikir macam mana aku nak buat better. Maksudnya kalau semalam tu aku just macam bagi salam je, cuba macam mana ayat nak improve lagi benda ni. So dekat situ lah korang boleh fikir macam mana nak improve lagi untuk nak bercakap. Dan lagi bagus kalau contohnya disebabkan sekolah, mungkin korang boleh sembang dulu dengan dia pasal sekolah je dulu, something lah. Dia, kalau contohnya tu kata penting, minimum pun sekali, 2 kali pun dia dah reply pun, insyaAllah dia adalah closeable. Kalau contohnya saya punya mentor Datuk Wira Dr. Aziza Osman, dia adalah salah satu cara dia. Macam contoh saya suruh DM PM ni, dia adalah kita panggil direct selling tapi versi offline. Tapi online. Direct selling yang Datuk Wira buat, dia macam mana dia buat, sebab dia nak attention dekat seorang seorang Cina ni. Dia ketuk apa semua pintu, tapi orangnya ada sebab dia tengok ada kereta, ada selipar, tapi dia tak tahu nak buat macam mana. Maksudnya kalau dia ketuk, dia kita panggil macam nak pecah lah pagar kalau nak panggil orang tu. Tapi tak keluar. Lepas tu last sekali dia panggil kawan dia ni macam junior lah. Dia panggil pinjam je dompet. Lepas tu dia baling dompet tu dekat dalam rumah tu. Lepas tu dia cakap dia panggil lah uncle apa benda tu dia cakap Uncle Tiong, contoh macam tu, Uncle Tiong. Lepas tu Uncle Tiong tu keluar, I bukan Uncle Tiong lah. Lepas tu ada apa you mau okay ni tolong ambil ni dompet I tu jatuh. Kenapa ni, apa pasal, you buat apa ni, kenapa you bising-bising ni. Dia dah tanya. Itu create conversation, itu yang akan menghubungkan kita. Conversation ni function dia untuk kita hubungkan dia. Sebab tu kalau korang pernah dengar orang PM kalau saya tak pasti korang pernah mengalami ke tak, tapi saya sendiri banyak kali mengalami. Saya nak beli satu benda tu, tapi cara dia mungkin dia belajar tu cara lain kot. Aku dah nak beli lah ni, lepas tu dia duduk pergi tanya nama awak siapa, aku dah nak bayar ni. Lepas tu dia pergi tanya lagi macam-macam, kau tinggal kat mana, yalah nak create conversation. Dia punya principle dia adalah create conversation, makes influence. Bila kita create conversation, dan paling penting create conversation tu kita yang kawal. Itu penting. Ni boleh dilakukan sama ada online ataupun offline. Salah satu nak kawal adalah kita yang bertanya soalan. Sebab tu wartawan bila dia bertanya dekat dia punya nak tukang tanya tu, encik ni bla 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 bla. So bila dia tanya, dia sebenarnya wartawan tu dia yang mendominasi perbualan tu. Sebab tu ada setengah political, dia akan tanya balik. Ada setengah orang dia tanya balik kepada wartawan tu untuk dia nak pegang autoriti soalan tu. Sebab soalan ni yang membuatkan dia akan ada kuasa. So bila kita ada kuasa dekat atas ni, ni saya sebut conversation ni, tu membuatkan kita mudah, dia dekat berada bawah kita, dia akan mudah untuk nak dengar cakap kita. Ini skill yang dalam sikit lah. Alright? Tapi saya bagi tahu, jadi manusia. Kalau contohnya dia nak bayar, dia kata dah berapa harga dia, korang bagi je terus link, okay dah, selamat hari raya. Ada setengah orang, saya suka ada setengah orang cara terpulang, buat sehabis baik, memudahkan
kita punya customer. Kalau contohnya customer tu dia kata kita tanya dia, okey ke tak nak beli kat website? Okey, kalau beli okey dah. Kita bagi je website kat dia, pastikan link tu dekat bawah tu ada nama kita. Ada nama ejen kita, okey dah dia boleh beli. Kita dah boleh fokus dekat benda lain. Kalau dropship kan susah. Dia kena back in kat kita lagi. Kita kena back in dekat HQ lagi. Lepas tu HQ tak tahulah dapat ke tak tahu macam mana. Dah lepas tu kena handle lagi. Kalau macam ni dah senang. Dia dah direct dengan HQ. Korang dah tak payah fikir dah dengan dia. Even nanti kalau contohnya korang nak follow up ke dia beli lagi ke, as long as tapak kaki tu dia masih ada kat tu, korang boleh lagi dapat dapat commission. So, banyak tak belajar Malai?